Di Malaysia untuk jadi pengasuh, kita mesti lulus KAP, CGKAP. KAP ni kursus asuhan dan pendidikan awal pemata kekanak. Bukan sahaja untuk pengasuh, pendidik, tapi juga untuk penyelia, pengurus dan juga pengusaha. Adakah kalau pengasuh itu ada diploma, ijazah atau PhD, adakah dia layak untuk mengasuh? Sebab kat Malaysia ni segalanya semua nak shortcut. Sebab kita boleh dapat PhD dengan usia muda tanpa apa-apa pengalaman kerja. Betul tak? Kan? Terus dia belajar tanpa berhenti. Adakah itu sesuai dalam bidang pengasuhan dan pendidikan? Kita tak boleh nak bagi orang tu belajar je dan sampai 10 tahun, 20 tahun, okey awak dah jadi pakar pengasuhan kat kanak. Kalau dia menjadi pakar pendidikan mungkin, tapi pakar pengasuhan I don't think so. Pengasuhan elemen dia you kena hands on. Jadi kalau kita nak buat, kalau dia macam belajar degree ke diploma ke, dia mesti ada hands on. Hands on dia berapa banyak pula peratus dia? Kalau boleh 80% mesti ada hands on. Barulah dia boleh, orang kata sama macam standard doktor lah, professional. You study but you ada hands on punya qualification. So segi kemahiran ni pun dia ada 3 jenis. Satu tu kemahiran dia, kemahiran you pergi belajar, lepas tu you ada praktikal sikit. That's how it is lah, belajar dengan praktikal. Praktikal pun bergantung pada pusat bertauliah tu. Kalau dia ada cukup cukup kaki tangan untuk ajar praktikal semua, alhamdulillah. Tapi mostly bila kita jumpa tak juga. And then kelaikan kemahiran kedua is SLDN. Kita panggil SLDN. SLDN ni dia 80% dia bekerja, 20% dia kena pergi teori. So biasanya dia akan terus station dekat taska. Maknanya daripada zero dia akan belajar selok-belok ikut tema. Okey, bulan ni kena belajar pasal apa. So dia akan belajar lah. Maknanya saya rasa ini lagi bagus lah untuk orang yang zero knowledge. Maknanya dia bekerja, lepas tu dia belajar sekali. Dan yang ketiga tu ialah pengalaman masa lalu. Dia dapat CJ kemahiran ni melalui pengalaman masa lalu. So minimal kalau CJ tu sekurang-kurangnya 3 tahun. Walaupun dia ada CJ berbakul-bakul, tapi kalau tak ada keinginan terhadap kanak-kanak untuk menjaga kanak-kanak, memang tak boleh bagi saya. Lagi satu ni kita suka banding kita dengan Finland, kita dengan Jepun. Mereka ni semua yang menerajui early childhood ni adalah orang-orang yang memang betul-betul pakar. Yang bukan sahaja PhD dia ada, tapi dia ada pengalaman juga. Tapi kita kat Malaysia ni yang menggubalkannya orang lain, yang nak membuatnya orang lain, semua lain. Jadi kita tak ada kesenambungan, tak ada macam tak ada. Memang orang akademik ni kita perlukan sebab dia ada teori-teori dia lah, kan. Mungkin orang-orang yang dari skill ni tak ada. Jadi itu yang membuatkan saya ambil dua-dua, skill dengan akademik, supaya kita boleh nampak dua-dua ni. Sebab saya rasa kita perlu menaikkan profesionalism awal pendidikan kanak-kanak ni dengan kita kena ada dua-dua. Kita ada kemahiran dan kita kena ada akademik. Baru kita boleh orang kata sama taraf macam orang-orang kat luar negeri. Kita banyak masalah dengan dengan gaji minima semua ni. Kata you don't think about nak suruh reduce lah, tak payah. Memang kita persatuan sendiri dengan kebanyakan pengusaha memang kalau boleh nak bayar 3,000, 4,000, kalau boleh banyak ribu lah kat pengusaha. Tapi dekat pendidik. Tapi mampu tak? Mampu tak kita? Mampu tak ibu bapa untuk bayar? Memang kita nak. Sebab kalau kita bagi lebih, diorang semangat lebih. Jadi diorang akan berusaha untuk pergi belajar. Sebab setiap kali bila kita belajar, semua kos. Dia pengusaha dan juga pendidik bergabung untuk sama-sama nak kena bayar ni. And then bila buat salah sikit, dia punya hukuman 20,000. Bukan sikit tu. Mana nak cari dengan gaji yang tak seberapa nak kena bayar. Kerajaan kita selalu menggalakkan kesian B40, golongan B40, ibu tunggal, dia suruh ambil yang tu pula. That's how wujudnya taska di rumah. Sebab itu untuk cater ibu-ibu tunggal golongan B40. Yes, we train them. Kita ajar diorang, kita ada KAP untuk taska di rumah. Tapi berapa banyak ilmu tu yang cukup untuk diorang buat pendidikan ni semua. Kalau sekadar jaga anak sendiri mungkin boleh kot. Tapi kalau nak buat secara komersial ni macam mana? Ada taska, ada tadika yang terlalu komersial, yang dia fikir nak duit je. So dia charge banyak-banyak,
minimumkan apa-apa yang patut, qualification pun dia tak pandang sangat. Orang tu ada pengalaman pun tak apa, tolak tepi. SPM, tak apa ambil SPM. Bila JKM tanya, nanti dalam masa setahun dia akan buat KP, macam tu. Janji dapat bayar murah, dapat okeylah, boleh pejam-pejam mata sana sini, boleh supaya dapat keuntungan. Kita pernah dapat peruntukan dari kerajaan, dia bagi dia bagi 50% off untuk khusus KAP. So kita bagi juga pada semua persatuan dekat seluruh Malaysia, you buat, dapat 50% off. So ramai lah yang datang. Itu salah satu daripada dia. Lagi satu, kita buat juga khusus-khusus yang penting, macam khusus first aid, khusus pemakanan, lepas tu khusus SOP. SOP tu paling penting, khusus SOP. Jadi bila ada benda-benda ni semua, so kita mengharap supaya tak adalah pencuaian. Tapi biasanya nak kata pengusaha cuai, pengasuh cuai ni, rasanya nasib dia lebih malang kot. Nak kata dia cuai, saya tak rasa mana-mana pengasuh nak jadi cuai. Saya tak rasa, sebab kita bukannya bermain dengan nyawa, kita nak menjaga nyawa ni. Itu semua dekat tapak tangan kita, ujung jari kita. Jadi kalau kita tersilap, memang besar risiko dia, terutama kalau baby. Jadi itu sebabnya sekarang ni pun ramai, kalau taskar institusi, memang ramai pengusaha tak akan ambil baby sebab tahu risiko tinggi. Dia bukan risiko tinggi je, kota dia pun tinggi, 3 pada 1 pengasuh, tak mampu nak bayar. So bagi saya, kalau kita nak definisikan pengasuh cuai tu, mungkin benda tu tak ramai yang cuai, tak ada siapa pun nak cuai, hanya keadaan terjadi, keadaan masa dia tinggal bergerak sekejap je ke sana. Kita tak boleh nak 24 hours menghadap je kat kanak. Kita nak bagi kat kanak tu explore. Macam kat rumah lah. Kalau kat rumah, kita tak akan pula menghadap anak kita je. Baru tak masak, barulah tak tu tak ni. Sama juga dengan pengasuh. Ada benda lain juga dia kena buat. Hanya kadang-kadang tu, kalau kat taskar ni untung dia, kalau seorang nak pergi toilet, cikgu lain, boleh tolong cover tengok. Tapi dia tak boleh tengok sama-sama, dia boleh tengok dari jauh sahaja. Sebab yalah, pengasuh pun manusia, nak kena pergi toilet, nak pergi makan, nak semua, nak solat. So kadang-kadang masa time macam ni yang terjadi, sebab kanak-kanak ni mereka terlampau aktif. Itulah, saya tahu sekarang ni tiba-tiba orang tanya balik ni sebab kes pasal budak 12 tahun dengan budak 4 tahun tu. Itu adalah satu yang, macam mana saya nak cakap sebab itu terjadi di rumah pengasuh kan. Sebab rumah pengasuh ni biasanya dia seorang je. And then nak kata dua-dua budak tu bersalah pun tak boleh juga, sebab kita kena ingat definisi kanak-kanak 18 tahun ke bawah. Bila 18 tahun ke bawah, kanak-kanak ni diorang belajar mengikut pengalaman. Jadi macam nampak budak 12 tahun tu kena gari, saya rasa macam sangat sedih. Bayang kalau anak kita kena gari, adakah dia tu tahu apa yang dia buat tu salah, atau bagi dia tak adalah itu tunjuk kasih sayang. Sebab orang besar ni, saya takut satu je, sebab kemungkinan yang boleh menyebabkan dia jadi tu, satu mungkin pengalaman dia sendiri, maksud dia ada orang pernah buat dengan dia, jadi dia ada pengalaman, so dia buat pada orang lain. Kedua, ada dikatakan sebab dia tengok YouTube. Itu pun dia macam kanak-kanak 4 tahun dah ada nafsu, dah ada terangsang dia. Jadi kalau 12 tahun pun dah lagilah ada. So dia macam nak mencuba, sebab dia tak tahu benda kan. Dia nak mencuba, dia tak tahu benda tu salah ke tidak, sebab tak ada siapa beritahu. Sebab secara normnya kita ni, kalau isu pasal seks, pasal semua ni tak nak beritahu, tak boleh. Sebab kami pun ada ajar pasal safe touch dengan bad touch. Bila kita cerita pasal keselamatan, bila kita sebut ini adalah buah dada, balik mak apa ajar anak saya cakap macam tu. Dia baru cakap pasal buah dada, belum lagi cerita pasal bahagian bawah lagi. Nanti dia macam bising, kenapa ajar anak saya macam tu? Padahal benda tu kita perlu ajar. Kita perlu beritahu dia ada 4 bahagian yang private, yang orang lain tak boleh sentuh, dan kita sendiri pun tak boleh bagi orang sentuh, dan kita sendiri tak boleh sentuh. Bahagian mulut, buah dada kita, bahagian kemaluan kita, dan juga bahagian buntut kita. Ni 4
Atau orang kata kenapa pula mulut? Sebab oral sex is dekat mulut. Dan ada pula parents yang biasa mengamalkan style macam orang putih, cium di bibir. So bagi dia biasa mak bapak cium, so dia cium dekat kawan dia sebab sayang. Tapi tak ada niat apa-apa, begitu saja. So pada siapa yang kita nak salahkan? Adakah itu pengasuh yang cuai, ibu bapa yang cuai, atau siapa? So kenapa hukuman tu hanya pada pengasuh? Kenapa tak kita sebenarnya sepatutnya bila sesuatu terjadi tu, kita jangan terus zoom, terus macam orang kata apa ni, macam lepas kudung tiba-tiba kong kabut. Tak, kita patutnya bawa kanak-kanak tu, bawa pengasuh tu, kita tanya apa sebenarnya terjadi. Tanya kanak-kanak ni pun kita perlu ambil psychiatrist, tanya dia apa yang menyebabkan dia terangsang tu buat ni. Adakah sebab ada orang pernah buat pada dia? Adakah sebab dia melihat YouTube? Atau adakah sebabnya memang dia sekarang ni memang punya ketagihan? So kita kena tanya benda-benda ni. And then itulah, bila orang cakap, saya bila kata je ada Allah, bila ada kes dia, alah kesiannya. Sebab saya sendiri hampir mengalami perkara yang sama. Bila saya jaga seorang kanak-kanak, masa tu dia dah setahun lebih. Sebelum ni hampir 11 bulan adik-beradik dia yang jaga. Tak tahulah anak-anak umur 16 tahun, 14 tahun, kakak abang dia yang jaga dia berganti-ganti. Mak dia pergi kerja, dia berganti-ganti jaga. Dari dia umur sejak lahir sampai umur 11 bulan adik-beradik dia jaga. So kita tahu sifat kanak-kanak ni. Bila dia jaga adik dia, Allah, bebannya. Aku pun nak main, kenapa nak jaga dia? Susu tak habis, dia tak tahu susu tu basi ke tak, dia bagi je. Anak nangis nak makan, kita tengah makan Maggi, bagi je lah, tak kisah. So bila 11 tahun rasanya budak ni tak berapa nak sihat, mak dia bagi pada satu pengasuh jaga. Masa sebulan tu dia semakin tak sihat, bawa pergi jumpa tu, doktor kata dia ada masalah terlebih protein. Dah mak dia ni kata pengasuh tu yang menyebabkan anak dia terlebih protein. Tapi kalau kita nak tengok dia punya kronologikal dia lain. And then lepas tu dia tak puas hati dengan tu, dia hantar pada saya. Bila dia beritahu saya dia tak boleh makan ni, kata okey, you kena sediakan makanan untuk dia. Sebab saya kata saya tak boleh nak campurkan dengan budak lain. Saya ada 20, dia seorang. Dia kena sediakan makan. Dia pun sedia pun ala-ala manja je makanan dia. Saya pun macam Allah, kesian budak ni. Saya pun berdoa selalulah supaya jangan apa-apa jadi. And then lepas dia sebulan, 2 bulan dengan saya rasa kakak dia yang kecil tu dah besar. So cuti, dia kata dia nak ambil bawa balik rumah. Tidak dengan saya lagi. So bila dia bawa balik rumah, 2 bulan lepas tu anak dia meninggal. So saya kata, ya Allah, kalau kata dia jadi kat tempat saya, adakah saya yang cuai? Atau adakah sebab dia sakit? Atau pada siapa? Tapi first thing saya tahu, itulah Cikgu Anissa. Dialah yang penyebab budak tu mati. Itu ada tanggapan sedap kan? Pengasuh cuai. Oh, sedap cerita dia, sensasi. Padahal kita tak tengok kronologi macam mana budak tu boleh sakit. Kenapa dia meninggal? Itu semua kita rasa macam tak penting. Kita nak tahu, wah, sensasi, pengasuh cuai, anak-anak meninggal. Itu yang, itulah kadang very sad, but that what happen in Malaysia. Bagi saya, kalau nak cari pengasuh atau taska sekalipun, pergi ke tempat tu. Mungkin internet kita nak tahu, okey, ada kat sini. Pergi dulu. Jangan hari ni, besok nak kerja, besok juga pun nak pergi. Atau hari ni baru pergi. Kita tak akan nampak apa-apa. Kalau kata, dalam sebulan, saya dah habis cuti confinement, saya nak letak bayi saya kat mana? Dah start 2 bulan sebelum tu dah start cari dah. Sebab kita nak tengok, okey, ada tak dia punya value sama dengan kita tak? Sebab kadang-kadang mungkin saya ni suka duduk proper, nak kena makan proper, tapi dia jenis yang tak kisah makan depan TV boleh. Jadi nanti dah akan konflik dekat rumah, kesian budak ni. So itu semua kita kena tengok juga. And then lagi satu, kita kena ambil tahu, ambil peduli tentang perkembangan kanak-kanak. Kita kena at least research sikit, okey, perkembangan macam ni. So bila kita jumpa pengusaha atau pengasuh, biasanya kalau boleh elak jumpa pengusaha lah, jumpa pengasuh.
tengok macam mana pengasuh bergaul dengan anak, sebab pengasuh yang akan jaga. Pengusaha ni dia biasanya dia tengok-tengok, kadang-kadang kalau tak cukup baru dia ganti. So you tengok macam mana cara dia orang, you tanyalah soalan, sebab kita dah buat research kan. Okay, kalau anak saya dia luka, apa you buat? Tengok ada SOP ke tak? Jangan sebab dia ada banyak cawangan, oh kita rasa bagus. Tak. Sebab saya pernah jumpa cawangan dia satu je yang bagus, tapi sebab dia buat banyak, ada secawangan tu, ya Allah, budak bawah umur jaga baby, jaga kat kanak. Saya kata, ini apa benda ni? Saya kata, saya child advocate, I can charge you, if you do like this. Saya kata, kan, cannot do like that. So kita pergi sendiri dan tengok, jangan sekali, jangan dua kali. Kalau boleh kita tengoklah 2-3 kali. Sorry saya nak tengok sekejap boleh tak taska ni, sebab saya nak hantar anak saya. Jadi saya nak tengok macam mana keadaan you all ajar. Sebelum tu kita tanyalah soalan macam-macam, biar dia pening kepala pun tak apa. Jadi kita tahu, bila kalau dia boleh menjawab dengan fluent, dengan okey, maknanya dia memang ada pengalaman dia memang ada dia punya, apa orang kata, bolehlah kita percaya dia. Maknanya adalah kita boleh nampak ciri-ciri kepakaran dia kat situ. Kalau dia hanya sekadar tak adalah, nanti cikgu ni yang jaga, yang tu dia tu jaga, dia sendiri tak boleh nak jawab. Boleh kita tanya, puan ni dah berapa tahun? Actually itu very subjektif. Boleh kita tanya, dah berapa lama taska ni dibuka? Mungkin dia baru buka setahun, tapi pengalaman kerja dia dah 20 tahun. Hanya rezeki dia tak ada dulu untuk buka, baru sekarang ada rezeki nak buka. So jangan pandang pada kecil besar taska tu. Sebab saya ada kawan, dia hanya ada satu saja taska. Dan kawan saya yang saya cerita yang 40 tahun tu pun, dia ada satu saja taska. Bila saya tanya, puan punya banyak pengalaman, satu je taska. Saya seorang, saya bukannya 2, saya bukannya 3. Kenapa saya nak ada banyak cawangan? Dan saya hanya boleh tumpu pada satu cawangan sahaja. Dan itu sebabnya saya ada satu. Kalau ada 2, saya ni 2, tak apa, saya boleh buka 2. Faham tak maksud dia? Begitu. Itu baru kita tahu orang yang betul-betul pakar. Sebab dia akan jaga satu je. Bukannya, saya ada 10, berapa banyak yang jaga? Ada orang yang pantau. Manager saya yang jaga. Penjelia saya yang jaga. So, di mana kita nak tengok kriteria yang nilai-nilai yang kita ada, yang kita nak bagi pada budak tu, sampai atau tidak? Sebab ada juga pengasuh-pengasuh yang kami sesama kami dah blacklist, tapi sebab tak ada report polis, so tak adalah dalam tu. So among sesama pengusaha ni memang selalu kita, si A ni dah berhenti dengan saya, dia buat ni. So dia akan beritahu pada semua pengusaha, sebab dia ada grup WhatsApp kan. Saya rasa yang itu pun kita kena ambil kira juga sebenarnya. Yang pengusaha-pengusaha dah blacklist, biasanya pengusaha dia tak akan blacklist orang sesuka hati. Bila satu dah kena, biasanya dia macam ni, katalah tiba-tiba ada A ni datang dari taska lain, tiba-tiba datang nak minta kerja. Dari taska mana kita akan tanya, dia daripada taska ABC. Kita akan tanya pengusaha ABC ni, A datang nak minta kerja, macam mana pengalaman kerja dia? Kalau dia bersih, memanglah pengusaha pun seronok cerita, dia ni fine. Kalau dia ada biasanya pengusaha cakap careful sikit je lah, dia akan cakap macam tu, dia tak akan mengata punya, careful sikit lah. Sebab kita tahu nak dapat pengasuh ni susah. You careful sikit, kalau you boleh didik dia, Alhamdulillah. Biasa among pengusaha dia akan cakap macam tu. So bila dah dia taska 1, 2, 3 ni ambil, rupanya dia perangai dia sama juga. Itu akan start. Dah 1, 2 taska dia buat perangai. So nanti dia akan kalau pengasuh A ni be careful, dia ni macam ni. Dah start panjang sikit cerita lah. Tapi dia tak akan masuk dalam portal ni sebab dia tidak direport pada polis. Sebab pengusaha ni pun fikir panjang juga. Kalau nak report polis ni, banyak benda nak kena buat kan. Itulah, kita pun kesian jugalah dengan dia orang kan. Hopefully doa dia boleh berubah. Tapi kadang-kadang adalah kau dapat yang sama style dengan dia, mungkin boleh kot. InsyaAllah. Just nak sembang sikit pun. Yang dia dah di blacklist tu, dia bagaimana, apa skills yang mengingatkan dia di senarai hitam kan? Biasanya macam patut jaga budak, tak jaga. Biasanya yang ada satu kes ni, budak ni dia selalu kata dia bagus sangat lah. Lepas tu bila bagilah dia kerja, peluang kerja kan, nampak macam kreatif semua, okey lah.
Mula-mula tu memang bagus kerja, tapi bila lama tengok dia mengasut yang lain. Korang jangan nak buat ni report banyak sangat, nanti banyak kerja kita. Dia boleh cerita macam tu pula tu. You all, alah, jangan ikut dia ni sangat ni, sebab yang ini ni nanti menyusahkan kita kerja. Maknanya dia telah dia macam sabotage kan, kira-kiranya sabotage lah kan. Atau boleh kata selalunya pengusaha akan menggalakkan pengasuh dia pergi kerja, pergi kursus. Lepas tu dia kata, tak usah lah, you pergi kursus banyak pun buat apa. Nanti cakap, bukannya kita buat kat sini pun. Benda-benda macam ni memang pengusaha lama-lama bye-bye goodbye lah, memang akan perlahan-lahan nak suruh dia tinggalkan tempat tu. Because ini semua ni orang kata macam jadi racun untuk industri. Sebab yelah, you dah mula nak cuai-cuai, kesian kat budak-budak nanti. Kita nak mana lagi kita nak tengok dia punya perkembangan semua kan. Jadi itulah saya kata kadang yang bab-bab dia orang ni tak terkena pula kan. Selalu dia orang ni lepas je yang baik-baik je tiba-tiba. Sebab saya ingat ada satu kes tu yang baby kenikat ke apa, yang ada satu tu. Itu dia memang sibuk jaga husband dia sakit masa tu. Dia punya dia punya pengasuh tu dengki sikit kat dia pasal apa, tak marah ke benda. Tak lama pun dia bungkus budak tu, tapi viral kan, yang bungkus budak yang viral tu kan. Dia saja je dia bungkus dekat gambar je. Sekali viral nak jadi macam mana? Kesian kat pengusaha yang kena. Padahal yang buat orang lain. Terus saya kata kat pengusaha, better be careful. Kalau kita rasa cikgu tu tak serasi dengan kita, lepaskan. Jangan simpan lah. Walaupun kita tak cukup ke apa ke, cari yang lain. Allah akan bagi yang lebih baik untuk kita. Lagi satu, kalau parents banyak cekadak, bayar hanya sekadar 200-300, tapi dia punya senarai semak, dia punya panjang, kata kat dia, if you pay peanuts, you get peanuts. Betul tak? You nak yang terbaik, kita dah cuba bagi yang terbaik. Bila kita nak naik sikit je, kadang naik RM10 je, kecoh satu dunia. Dah taskar tu naik, jangan pergi taskar tu dah mahal, padahal naik RM10 je kot. Itulah. Tapi ada parents yang okey, dia orang menilai mengikut. Okey lah, puan ni buat bagus lah, tak apa dia naik pun tak apa. Tapi ada separuh tu parents dia jadi racun untuk semua orang.